Selamat tengah malam semua. Misteri jam 12 sudah pun bermula. Bagi yang takut, matikan suara radio anda. Matikan suara radio anda. Ingat, misteri jam 12 dah bermula. Siapa di belakang anda? Siapa di belakang anda? Pengalaman yang pertama ingin saya bacakan ini, pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar yang bernama Sofian. Beliau berkongsi, saudara, beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan, dan kisah ini berlaku di salah sebuah kondominium di seberang tambak. Rakan pendengar Ria 897, Sofian menceritakan peristiwa beliau berkongsi pengalaman ini ketika bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Untuk pengetahuan Casey dan juga para pendengar misteri jam 12, saya mempunyai dua tugas yang berbeza. Tugas sebagai pengawal keselamatan dan tugas sebagai penghantar barang. Jadi bila waktu malam saya bertugas, pemenan malam bertugas menjadi pengawal keselamatan, lazimnya saya akan kepenatan mengantuk dan selalunya saya akan tertidur. Tertidur bila bekerja waktu malam. Kondominium yang saya jaga ni memang cukup mudah. Tidak perlu buat clocking. Sebab di seluruh sekitar kawasan kondominium tersebut dipasang kamera litar tertutup. Jadi apa jua yang berlaku, saya hanya perlu lihat dan tengok daripada CCTV yang banyak dalam control room. Jadi control room ada dua bahagian, bahagian dalam dan bahagian luar. Hanya pada waktu tertentu saya kena masuk dalam dan tengoklah monitor skrin pada CCTV yang ada dipasang dalam kondominium ini. Jadi pendengar Ria 897, ini adalah usaha syarikat untuk mengurangkan pekerja waktu malam. Selalunya yang bekerja waktu malam 3 orang. Tapi setelah dipasang kamera litar tertutup ini, hanya seorang saja yang diperlukan untuk bertugas pada waktu malam. Begitulah langkah yang diambil oleh syarikat yang saya bekerja ini, Casey, katanya Sofian, untuk mengurangkan perbelanjaan setiap bulan. Jadi saya ni waktu itu berada di luar. Di luar guard room, iaitu satu lagi office kecil. Di situ kami duduk dan kami akan sambut tetamu. Di kondominium yang saya jaga ini, Casey, tidak ada orang boleh masuk sembarangan. Barang sesiapa yang nak masuk ke dalam harus mengeluarkan pas-pas mereka dan juga mungkin kad pengenalan yang beralamatkan kondominium tersebut. Jadi kata Sofian, waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya tertidur di front desk, iaitu di bahagian luar guard room yang saya ditugaskan. Jadi sedang saya tertidur ni, nyenyak sangat, Casey. Tiba-tiba saya terbangun kerana mimpi yang menakutkan. Sejurus saya buka mata, terperanjat, katanya Sofian. Bayangkan pendengar Ria. Sejurus bila saya buka mata daripada tertidur di atas meja, terperanjat di hadapan saya ada seorang gadis sedang mendukung seorang bayi. Jadi saya, astagfirullah, saya istighfar. Kemudian saya tanya, saudari minta maaf saudari nak masuk dalam ke? Rumah siapa, unit berapa? Nanti saya akan telefonkan tuan rumah tengok. Katanya, saya nak masuk dalam. Boleh tak tolong saya? Saya nak masuk dalam. Boleh tak tolong saya? Rakan pendengar Ria 897,
Saya kata boleh, tapi kena beritahu blok berapa, unit berapa. Saya akan telefon tuan rumah. Sebab ini minta maaf lah ini tugas saya. Nak tanya tuan rumah ada tak menantikan tetamu. Kalau ada, saya benarkan awak masuk. Dia pun sebut Blok Emerald, tingkat 7, 07321. Apa dia blok? Blok Emerald, kata gadis itu. Tingkat 7, 07 321. Pendengar Ria, kata Sofian, anda bayangkan. Saya pun dengan selamba angkat telefon, tekan Emerald Block, kemudian tekan 07 321 #101. Saya pun tunggu orang menjawab panggilan. Telefon berbunyi berkali-kali, tapi tidak ada orang menjawab panggilan tersebut. Saya tengok, saudari tak ada orang angkat. Saya minta maaf, kalau tak ada tuan rumah angkat, saya tak boleh benarkan awak masuk. Ya, saya mohon maaf banyak-banyaklah. Cubalah lagi. Saya benar-benar nak pergi tempat tu. Tolonglah saya. Sekejap ya. Emerald 07321. Telefon berbunyi lagi. Lama kisi. Dalam 1,5 minit saya tunggu. Saya letak minta maaf, saya tak benarkan awak masuk. Ini adalah arahan syarikat. Kalau awak tak ada pas, saya tak boleh benarkan awak masuk. Jadi terpaksa wanita tu keluar dengan hati yang sedih, wajah yang sedih. Dia keluar, minta maaf minta maaf Saya bangun, bukakan dia pintu, dia keluar kisi dan jalan. Saya tutup pintu. Kisi nak tahu tak kenapa agaknya peraturan sekarang menjadi begitu ketat, tidak dibenarkan sesiapa masuk. Sebab sebelum ini ada kejadian di mana orang luar masuk merupakan perompak. Telah pun merompak salah sebuah rumah di kawasan tempat saya bertugas, kondominium, dan telah pun menyebabkan kematian pada salah seorang penghuni di sana. Itulah sebabnya. Jadi saya pun duduk, saya masuk dalam, saya pergi dekat control room, saya tengok kamera kisi dalam bangunan tersebut. Sedang duduk, saya tengok satu persatu, kena tulislah report. No sighting of apa-apa benda, kena tulislah. Jadi saya tik dan tulis. Pendengar Ria, sedang saya duduk, saya teringat Emerald tingkat 7, 07 321. Astaghfirullahalazim. Pendengar Ria 897, kata Sofian, kisi Emerald tingkat 7, 07321 kisi, itu adalah rumah di mana tuan rumahnya meninggal dunia kerana rompakan. Setelah saya teringat kejadian tersebut, meremang bulu roma saya. Saya tengok video kamera yang dipasang di depan pintu masuk, tak nampak orang. Saya tengok video kamera yang dipasang kisi tempat front desk, tak ada orang. Saya rasa terperanjat kisi. Wanita tu suruh telefon. Saya pergi telefon, rupa-rupanya unit rumah dan blok yang saya telefon bekas milik orang, merupakan mangsa jenayah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan pengalaman rakan mendengar kita berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Dan kisah ini yang diceritakan adalah kisah yang dialami oleh seorang pendengar yang bernama Encik Yunus. Kata beliau, waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, beliau dalam MRT daripada tempat rumah ibu mertuanya nak pulang ke rumah. Jadi rumahnya di kawasan Tua Payoh. Saya menaiki MRT KC dari Woodlands menuju ke arah Tua Payoh, dan itu adalah kereta api yang terakhir dan akan berhenti betul-betul di Tua Payoh. Jadi saya memang selamat dapat naik kereta api yang terakhir. Oleh kerana itu, kereta api yang terakhir memang tak ramai penumpang pada malam yang disebutkan. Selalunya saya akan duduk di tengah-tengah, bahagian gerabak tengah. Ya, MRT itu ada 24 pintu. Saya akan duduk antara pintu 13 dengan 14 macam itulah.
Tapi pada malam yang dimaksudkan, oleh kerana tak ramai orang, saya duduk gerabak paling akhir, pintu 24 kalau tak silap saya. MRT sampai di Woodlands, saya pun masuk, dan di Woodlands hanya saya seorang saja yang naik MRT. Saya pun duduk di gerabak yang terakhir. Jadi saya pun tidaklah tengok kiri kanan, hanya duduk dan lentukkan kepala saya kepada cermin di sebelah kiri saya kerana dah malam dan dah penat sangat-sangat. Sebab saya pergi itu selepas saya habis tugas. Jadi rakan pendengar Ria 897, kata Encik Yusof, apabila MRT itu sampai di tempat seterusnya, iaitu di kawasan Sembawang, ada seorang perempuan masuk ke dalam. Yang menghairankan saya, dia bukan duduk. Dia berdiri di tengah-tengah gerabak 24 KC. Saya sedang duduk ni, saya pun rasa pelik. Kenapa budak ni tak nak duduk, berdiri? Tak gerak-gerak. Daripada dia Sembawang, dia turun, pergi Yishun, pergi Khatib, Yio Chu Kang, kata Encik Yusof. Sampailah dekat kawasan Tua Payoh, di mana itu adalah perhentian terakhir, semua kena keluar. Saya pun dah sampai ni. Saya keluar pintu gerabak 24. Wanita itu masih lagi berdiri dalam gerabak. Saya pun menjenguk. Saya tengok, dia ni nak keluar tak nak? Nampak dari jauh ada seorang pegawai MRT sedang berjalan. Jadi, saya pun menghampiri pegawai tersebut. Saya kata, sir, inside the train, last cabin, one lady, I think she thinks the train is going to Pasir Ris. No more already, right? This one last stop. Saya tanya dia dalam bahasa Inggeris. Ya. Oh, thanks. Dia terima kasih dengan saya. Kemudian saya pun pergilah nak naik eskalator, terjalan depan lift. Saya pun tekan butang lift untuk naik ke atas. Sementara sedang menunggu lift turun ke bawah, kata Encik Yusof, saya pun memandang ke arah kanan di mana nampaklah pegawai itu masuk dan keluar. Kemudian saya tengok, takkan dia tak panggil? Mana budak tu? Saya angkat tangan. Dia jalan terus, kemudian dia naik tangga. Lift sampai, saya naik lift. Bila saya keluar dari lift, dia pun baru keluar daripada tangga, bertembung kami kembali. Saya tanya, Jana got girl? No lah, don't have lah. I went behind. No one at last cabin. Saya terkejut. Biar betul ni. Saya tengok, mana budak tu? Takkanlah dia jalan depan aku tak perasan. Casey confirm, double confirm. Saya nampak Casey dalam gerabak terakhir, nampak budak perempuan tu berdiri. Dari Sembawang dia diri, tak nak duduk-duduk sampai ke Tua Payoh. Bila saya keluar, saya jenguk, masih di dalam. Saya pun beritahu pegawai yang bertugas, katanya dekat belakang ada orang. Dia masuk, dia keluar, dia kata tak ada orang, Casey. Bayangkan, bagaimana budak tu boleh hilang? Rakan mendengar Ria 897, itulah hari yang paling menakutkan bagi saya. Walaupun saya tak nampaklah wajahnya macam hantu, tapi dengan dia tidak keluar, dan saya rasa ni seolah-olah saya nampak sesuatu pada malam yang disebutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik pendengar Ria, terima kasih bagi anda yang sedang memantau Facebook Ria 897 dan juga Facebook DJ Casey. Saya rasa malam ni ada sesuatu yang pelik tentang Facebook ni. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh nampak posting-posting anda. Kedua-dua Facebook saya dah log in, dah logged out. Saya dah shut down komputer saya. Saya dah cuba logged out. Kemudian saya cuba Google, cari Facebook Ria 897, saya masuk sama juga, tetap post by others tak boleh saya lihat, dan bila saya tadi post sesuatu pun saya tak nampak, dan apa yang posting saya nampak adalah posting pada tahun 2012. Mungkin sekarang Facebook sedang dikemas kini, saya tidak pasti. Mungkin anda juga mengalami masalah yang serupa, ya. Walaupun inilah masalah sekarang Facebook ni buat perangai malam ini. Baik, kita akan teruskan. Kalau kisah tadi daripada Encik Yusof, berkongsi pengalaman beliau naik MRT, ternampak budak ni berdiri daripada Sembawang sampailah ke Tua Payoh, jalan yang jauh tu, tak nak duduk-duduk. Bila dah sampai tu, ya, di kawasan di mana hikmat itu dihentikan di sana, tetap budak tu berdiri dan tak keluar. Dan Encik Yusof telah pun memberitahu pegawai dalam ada orang, dan dapati pegawai tersebut kata tidak ada sesiapa dalam gerabak terakhir itu. Baik, kita teruskan dengan pengalaman kisah misteri anda. Anda boleh hubungi saya di 669118897. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan kisah misteri MJ12. Di sini kiriman SMS yang saya terima daripada Kak Ani. Kak Ani mengatakan, Casey, kakak ada satu peristiwa yang kakak nak kongsi bersama. Waktu itu di tepi rumah kakak ni, kakak kedengaran orang menangis. Malam-malam hari, Casey,
Malam-malam hari kakak sedang menonton TV dengan suami, dengar suara perempuan menangis. Kakak menegur, suami kata, "Dahlah, sudah. Buat bodoh sudah." Jadi akhirnya, bila dah masuk tidur, kakak dengar lagi bila nak ke dapur, kakak naik marah. Buka pintu ingat nak marah. Dekat tepi rumah, tepi tangga tidak ada orang pun. Suara tangisan hilang, kakak menjadi takut. Casey, mohon maaf, itulah kisah yang kakak nak ketengahkan. Terima kasih. Baik, bersama dengan saya. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello. Hello. Hai, siapa ni? Nama saya Zul. Zulkifli. Zulkifli, ada pengalaman tentang apa, Zul? Pengalaman saya waktu tu, saya bekerja cleaner. Kerja night shift lah. Ini anda ternampak sesuatu ke macam mana? Nampak sesuatu tapi saya sendiri tak percaya lah. Ceritanya macam ini, saya baru bekerja. Saya kerja night shift. Habis saya diletakkan bahagian finishing lah. Bawa mesin finishing untuk kasih lantai kilat. Habis saya bertugas di Wisma. Wisma Ikea. Tu waktu malam tak ada orang, saya kerja lah. Saya sama satu partner, nama dia Abang Husin. Waktu saya bekerja, sekali Abang Husin ada bilang saya lah, "Zul, kalau ada apa-apa, buat bodoh je lah." Dia cakap saya gitu. Saya cakap, "Buat bodoh? Apa yang masuk buat bodoh?" Dia kata, "Faham-faham je lah." Jadi saya cakap apa tak, "Alamak, kecoh tak kecoh." Habis saya kerja lah macam biasa. Habis ada satu guard, nama Cik Ahmad. Dia cakap saya, "Zul, dekat tingkat 2 dekat taxi stand tu, jaga-jaga mereka pesan saya pasal saya baru kerja kan." Waktu saya bekerja-kerja, saya bawa mesin. Bila saya lepas satu kedai, sana ada satu kedai yang jual pakaian tau, ada patung. Adakah Kisi tahu tak yang patung pakai pakaian patung kan? Macam gitulah. Saya kerja macam biasa. Tiba-tiba satu mesin berhenti ya. Macam ada orang off. Saya cakap, "Apa salah ni?" Jadi saya pergi tengok. Kita switch on. Habis saya dengar orang pekik, Zul, macam okey tak?" Okey, Abang Husin, okey, saya okey. Okey. Itu saya kerja lagi lah. Saya tengok mesin dah hidup balik. Saya bekerja. Buat semula saya punya tugas. Bila saya lalu depan kedai tu, dekat Wisma Ikea Assistant, saya ternampak ni tiga patung selama memerhatikan saya. Ini patung tiga tengokkan saya. Jadi awak seorang waktu itulah, tak ada orang yang ikut anda ke temankan sama-sama buat kerja tu, tak ada? Ada 2 orang. Satu sebelah kanan saya, sebelah kiri. Ada 2 lane. Sekali saya pun terpekik. Pasal patung ni, bila waktu saya lalu, diorang pakaian, diorang duduk. Ini tiga patung. Dia berdiri, tiga berdiri memerhatikan saya. Tengokkan saya gitu. Saya pekik. Abang Husin pun datang. Kenapa? Saya cakap tak ada apa-apa. Saya pun tak berani nak cakap. Saya cakap tak ada apa-apa. Abang Husin pun cakap, "Okey lah. Kita gulung balik wire-wire. Kita pergi sebelah sana lah." Bila saya waktu makan, waktu break kan, ada satu kan beritahu saya, "Zul, sebenarnya apa yang awak nampak, tempat ni memang keras. Kalau awak nak tahu asal-usul Wisma Ikea ni dulu tanah kepulauan Cina." Itu baru saya tahu. Tapi yang saya sampai sekarang tak boleh lupa ni, Kisi. Patung ni tiga-tiga, dia boleh tengokkan saya. Nak pisau pun ada saya. Itulah pengalaman yang saya dah tak boleh lupa sampai sekarang. Jadi patung tu seolah-olah macam hidup lah ketika anda sedang buat kerja pembersihan tu macam hidup lah. Tak boleh lupa, saya tak boleh lupa. Kalau hantu biasalah. Patungnya besar macam mana? Patung kecil ke patung manikin yang besar tu? Patung dewasa. Untuk macam kita dewasa, pakaian dewasa. Oh, yang dia pakaikan baju manikin lah tu. Jadi terima kasih ya.
Okey, sama-sama saya. Selamat malam. Selamat malam. Cakap tentang patung ni, ada kebetulan kiriman SMS daripada rakan pendengar kita. Yang ini daripada Kak Ju. Kak Ju kata, KC, kakak pernah bertugas di salah sebuah kedai di Gelang lah, tak nak sebut lah. Mungkin di Tanjung Katong Kompleks ke, mungkin di Jucak Kompleks ke, mungkin di City Plaza ke, katanya Kak Ju, sebagai pembantu kedai. Dan pernah sekali ni kakak kena jaga kedai seorang diri sebab tuan punya kedai ni ada urusan lah yang harus dihadiri. Dan waktu itu, waktu maghrib KC. Jadi waktu maghrib lazimnya kakak akan tutup pintu. Sebab kakak nak solat, bila kakak tutup pintu, kakak akan letak papan tanda, be right back in 10 minutes. Jadi kakak ni sedang nak solat, dah tutup pintu, kakak letak papan tanda. Kisi, kakak sedang solat, solat maghrib rakaat kedua, kakak boleh nampak Kisi, dekat dalam kedai kakak ada orang. Dalam hati tak tenteram tau Kisi. Tak tenteram, kakak cuba pejam mata, nak beri konsentrasi. Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, kakak beri salam kiri dan kanan. Kakak tengok, mana orang ni tadi? Kisi punyalah terkejut. Katanya di sini, pengalaman tak dapat dilupakan. Walhai bila kakak letak papan tanda dekat depan tu, be right back in 10 minutes, sebab kakak tengah solat, kakak kunci pintu bahagian bawah. Kakak kunci. Jadi, orang tidak akan boleh masuk. Kakak dah rasa takut. Sedang solat, nampak orang berdiri, dia bergerak Kisi. Ya Allah, itulah yang buat kakak takut sangat-sangat. Dan itulah pengalaman peristiwa berkenaan dengan pengalaman kakak ketika bertugas sebagai pembantu kedai di salah sebuah kedai di kawasan Gelang. Terima kasih Kesi. Baik, pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan pengalaman kisah daripada seorang teman kita, namanya Lan. Katanya beliau ada pengalaman, beliau mungkin lalu dekat kawasan yang cukup berantai di Singapura. Sebut tentang jalan ni, ramai akan tahu tentang kisah di jalan yang dimaksudkan ini. Dan pengalaman beliau di mana kita dengar sekarang. Hello Lan, apa khabar? Ni anda kata ada pengalaman di mana ni? Ni dekat Old Tampines Road nanti. Old Tampines Road Jadi pengalaman ini berlaku tahun bila ni? Okey, ni last 2 years dah. First day Hari Raya. Saya cerita di last tempat dekat Tampines lah, daripada Hougang. Dalam pukul 1 pagi tu. Jadi anda memandu seorang diri lah? Saya dengan keluarga saya, bini saya dengan anak saya lah. Dan anda lalu kawasan Old Tampines Road tu, kalau boleh sekitar jam apa lagi? Dalam pukul 1 lah. Last rumah nak pergi. Last rumah ni lah. Jadi kalau boleh saya tanya ni, lebih terperinci lah, daripada menuju ke arah Tampines ke menuju ke arah Hougang? Okey, daripada Hougang lah. Dari Hougang nak pergi Tampines, anda jalan dekat Old Tampines Road ni adalah sebuah jalan yang dikatakan memang sunyi sepi pasal nak shortcut kan. Dah pukul 1 pagi kan. Jadi saya pihak saudara, dia cakap dia nak tidur lah. Jadi kita kalang kabut lah nak pergi. Jadi bila lalu dekat kawasan tu, apa yang berlaku? Silakan. Okey, ni saya dengan anak saya, dengan bini saya dalam kereta Jadi kita actually nak masuk KPE tu. Jadi KPE tu ada road dia tutup lah. Jadi kita jalan dekat Old Tampines Road ni lah. Jadi KC, bila salah sebuah bus stop dekat situ Jadi bila saya dah jalan dekat situ, bila saya nak dekat sampai kat bus stop tu, anak saya umur 4 tahun lah. Dia boleh cakap dengan bini saya apa dok KC. Mami, kenapa perempuan tu duduk atas bus stop KC? Atas bumbung tu atas bus stop lah. Jadi semua saya pun tak nak tengok lah kan. Lepas tu pecut je lah. Sampai dekat yang junction tu, lampu merah pun jalan je lah. Tak boleh ni lah. So sampai dekat rumah saudara saya tu, anak saya pula demam. Dan itu pengalaman saya. Terima kasih Baik, kembali pengalaman di Old Tampines Road. Bagaimana dengan kisah? Ya, anak nampak kenapa dia duduk atas bumbung bus stop? Baik, 669-11897. Yang ini daripada siapa ni? Ini dari seorang Ninik lah, Nik Gaya. Katanya Nik Gaya, KC, ini nak ceritakan pengalaman. Wah, canggih betul pengalaman yang Nini alami bersama dengan cucu Nini.
Dan kiriman email ini Nenek minta tolong cucu type kan. Oh patutlah ingatkan Nenek cuba super canggih Jadi minta tolong cucu type kan untuk kirimkan kepada Casey. Nenek ada ramai cucu, tapi dengan seorang ni yang Nenek rapat sangat sebab duduk tinggal sebumbung dengan beliau. Cucu Nenek ni adalah seorang cucu perempuan. Dan waktu kejadian menakutkan ini berlaku, usianya 21 tahun. Dan dia ni memang kalau kerja balik malam. Dia kerja pukul 10 pagi, habis kerja 10 malam. Selepas dia tolong tutup kedai, buat kira stock check lah, dia akan sampai rumah hampir-hampir 12:30 malam. Jadi Nenek cakap pada dia, lain kali kalau masuk rumah, berilah salam. Dan dia akan jawab, beri salam buat apa ni? Semua orang dah tidur. Memang benar. Ya, selalunya kalau dia balik pukul hampir-hampir jam 12, dalam rumah semua dah tidur. Ibu dengan ayahnya dah tidur, abangnya dah tidur, Nenek pun dah tidur, tapi kadang-kala duduk di ruang tamu saja nak ambil angin. Jadi pernah beberapa kali bila dia masuk, dia tak beri salam, main langkah dan terus masuk ke dapur. Jadi Nenek marah, lain kali kalau balik beri salam. Nanti tahu-tahu ada yang ikut nanti. Merepeklah Nenek zaman moden, dia marah saya Casey. Jadi inilah kisah yang saya nak ceritakan. Rakan pendengar Ria, waktu itu saya ingat lagi. Katanya Nek Gaya. Apabila saya sedang tidur, cucu masuk dalam bilik. Dia kejut. Nek. Saya terbangun. Saya tengok, kenapa ni? Nek, tolong Nek. Tolong temankan saya boleh tak Nek? Saya nak pergi dapur sekejap cuci kaki. Nak minum air lah Nek. Saya pun bangun, kata Nek Gaya. Saya pun tak naklah soal panjang. Saya temankan dia. Dia masuk dapur. Sekejap-sekejap dia pusing belakang tengok bangku tu. Sekejap-sekejap dia pusing belakang. Kemudian dia ambil air, minum air, masuk dapur. Masuk ke tandas cuci kaki. Dia ambil makan. Saya pun teman. Saya berbual-bual dengan dia pasal kerja. Tapi seolah-olah raut wajahnya tak tenteram. Jadi besok baru saya tanya. Saya tanya kenapa semalam. Katanya bila dia balik dari kerja, dia buka pintu, dia ingatkan saya yang dekat dapur sedang duduk dalam gelap. Dia pun menegur, Nek, gelap-gelap duduk kat dapur. Jadi pendengar Ria 897, dia pun letakkan sepatunya di bawah, dia jalan menuju ke arah dapur, dia perasan di dapur tidak ada orang. Bila dia jalan pergi bilik saya, terperanjat nampak saya sedang tidur. Sebab itulah dia kejutkan saya, suruh teman. Jadi saya pun nasihat pada dia, cari peluang. Itulah, Nenek kan dah cakap, setiap kali balik beri salam. Tak salah kau beri salam. Kemudian langkah kaki kanan. InsyaAllah dia takkan ikut masuk. Ini dia dah ikut kau masuk ni. Dia marah, Nenek ni meripik lah. Meripik apa? Kalau kau balik dia dah duduk kat dapur. Itulah peristiwa Casey. Nenek nak nasihat kepada semua pendengar-pendengar, tolonglah walaupun rumah tak ada orang, nak masuk tu beri salam. Langkah kaki kanan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Selamat pagi Kak Hafsa. Selamat pagi Kak Hafsa, ini nak tanya dalam ini pengalaman yang anda nak ceritakan ni berlaku dalam rumah ke luar rumah? Luar. Oh, di luar. Jadi baru ke ataupun dah lama pengalaman ini? Dalam 5 hari ke 6 hari gitu. Oh, barulah ni Kak saya pergi mana ni, Rivervale, Punggol. Tengok workers party kan. Jadi Kak saya balik, Kak saya kebetulan suami Kak saya bawa kenderaan. Kita pusing nak balik Masling dia kan. Habis kita termasuk kat yang tadi yang pendengar tadi cakap kat Tampines. Old Tampines Road tu? Kat situ. Jadi dalam bulatan tu hujan renyah-renyah kan. Kat bawah pokok tu, subhanallah, kita nampak memutih lah. Masa dia duduk selimput gitu tau. Rambutnya panjang. Ya Allah, kata suami Kak Sa, awak jangan tengok. Kata dia cakap gitu. Kat depan tu awak jangan tengok tu. Tapi Kak Sa tertulis sikit, ya betul. Dengan nak cakap pun seram. Rambutnya panjang. Dia pakai
baju putih gitu, selimput gitu, bawa pokok. Bulatan tu. Kebetulan kenapa kita boleh termasuk kat sana pula? Tampines, inilah yang pendengar tadi cakap. Jadi kelihatan selepas itu tak hanya ternampak sajalah, dia tidak ikut ke gangguan seterusnya, tidak Tak ada ikut apa kan. Jadi 2 kali 3 pusing gitu kan. Terus kita cabut lari balik. Pandai. Betul, sungguh. Ini dia terjadi benar punya kan. Dalam 6 hari yang lepas Kak Psa pergi Unggul kan. Jauh betul, tersesat sampai Old Tampines Road tu. Itulah. Pusing dia keluar dan nampak giant tu. Alamak, lekas-lekas keluar. Jadi terima kasih Kak Psa. Okey, sama. Kembali. Baik, saudara, saya rasa masih ada lagi masalah pada Facebook saya, DGKC, dan Facebook Ria. Saya tak tahu kenapa sampai sekarang saya tak boleh lihat dan saya tak boleh baca sebarang posting. Saya nak bawa anda ke Facebook yang lain. Saya tengok Facebook Ria okey tak? Kalau tak boleh juga, saya kena... Yalah, nasib baik ada beberapa Facebook yang boleh saya gunakan. Facebook Ria pun sama. Masalah teknikal. Boleh tak kalau malam ni saja, untuk malam ni anda berhijrah ke Facebook Fiza OKC. Dan di Facebook ini saya rasa saya boleh nampak posting, saya boleh upload dan saya boleh baca komen-komen anda dan siapakah yang di udara. Jadi anda langsung segera ke Fiza OKC Facebook. Di sana tu anda tinggalkanlah pesan. Jadi boleh cicak-cicak di sana, saya boleh nampak dan terima kasih sebab kalau tidak nanti saya tak boleh baca komen-komen anda yang lucu-lucu ni ataupun pendapat pandangan anda. Dan siapa malam ini in the house boleh tinggalkan di Facebook Fiza OKC Fiza OKC, jangan lupa. Baik, kita kembali selepas ini. Saya berehat seketika dan saya nak dengar komen-komen anda tentang kisah pada malam ini. Dan juga pengalaman yang selanjutnya akan saya ketengahkan. Ini dikongsi oleh pendengar kita. Okey, sebelum tu saya highlight sedikit pada anda lah yang dialami oleh mana tadi ni, Encik Rashid. Encik Rashid berkongsi peristiwa beliau dan kisah ini adalah berkenaan dengan diceritakan dia ada seorang adik dan adiknya ni ada pembawakan yang dipanggil buaya putih. Bukan adik saya menjadi seekor buaya putih, kata Encik Rashid, tetapi adik saya ada pembawakan. Maknanya dia ada terkena lah buaya jadi-jadian ini. Akan saya kongsi dengan anda apa yang dilakukan oleh keluarga Encik Rashid kepada adiknya. Hampir beberapa tahun namanya dilakukan rutin sedemikian. Akan saya kongsi dengan anda. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Terima kasih. Baik, ada yang di sini berkongsi pengalaman-pengalaman di Facebook juga. Dan di sini ada juga rakan-rakan yang sedang bersama dengan saya. Terima kasih diucapkan. Antaranya yang saya terima di sini, mana ni? Kiriman-kiriman katanya Mawar Mar. Salam Kesi, hanya ingin berkongsi tentang Old Tampines. Saya pernah juga ternampak Cik Kak katanya dalam keadaan sedang duduk menyangkung di atas mungkin bumbung sebuah perhentian bas berdekatan dengan sebuah kuil. Sebaik saja saya lepas dari perhentian bas tersebut, saya toleh belakang, benda yang saya nampak tu di bumbung perhentian bas tu hilang. Dan yang menakutkan saya, tiba-tiba bau bunga melo yang sangat wangi sangat-sangat, macam benda tu dekat dengan saya. Memang menyeramkan. Waktu tu sekitar 2:30 pagi. Dan saya rasa tempat tu memang hotspot lah. Mungkin katanya untuk tempat-tempat angker. Memang tempat cantik lah tempat tu. Ada juga kiriman yang lain yang komen saya terima di sini daripada... Ya Tuhan, tengoklah gambarnya, menakutkan saya betul. Nenek Kebayan, tolonglah gambar orang lain tengok gambar awak heart attack tau. Katanya Casey, Nenek Kebayan berkongsi, sebenarnya tempoh hari semalam yang menelefon dan nak panggil-panggil, nak hantar-hantar tu berhati-hati. Okeylah, ni tak perlu baca lah. Terima kasih Nenek Kebayan. Buat susah je message siapa lagi ada di sini? Rakan-rakan yang lain. Samsuri Mahadi kata, siapalah yang kunci Facebook Ria ni Tahu tak apa? Saya pun rasa muskil. Baik, 669-11897. Kita silakan rancangan dalam Misteri Jam 12.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar 897, saya ingin teruskan pengalaman selanjutnya sementara saya nantikan panggilan anda. Yang ini daripada Kak Rozi berkongsi peristiwa beliau. Katanya Kak Rozi, pengalaman yang ini, yang menakutkan ini berlaku di tempat tugasnya. Ya, pengalaman peristiwa berlaku di tempat tugas. Kakak ni bertugas sebagai seorang operator yang menjawab panggilan-panggilan bersama dengan salah sebuah syarikat. Kakak tak boleh sebut nama syarikatnya, mohon maaf. Jadi setiap customer, pelanggan yang menelefon, antara yang bertugas itu akan menjawab, ya, dan membantu pelanggan-pelanggan yang ada masalah-masalah dengan kad kredit mereka. Jadi katanya Kak Rozi waktu itu sekitar pukul 1 lebih pagi. Jadi menerima panggilan daripada seorang pelanggan. Dia menelefon, kemudian dia mengadu yang kadnya tidak boleh digunakan. Boleh tak kakak periksa kenapa? Jadi kakak pun tanyalah nama penuh untuk verify dahulu kan. Untuk lihatlah adakah ini orang yang menelefoni benar-benar pemilik kad tersebut. Kakak tanya nama penuh, kakak minta nombor IC, siapakah nama ibunya. Kemudian setelah dia dah verify, dah tahu ni orangnya, kemudian dia kata pada kakak, sekejap. Jadi dia letak telefon. Kakak tunggu lama kisi. Dalam 1 minit, 2 minit pun ada. Jadi, hello. Kemudian kisi kakak dengar suara. Hello. Suara orang bercakap dengan kakak hello, tapi suaranya halus dan sayup sangat-sangat. Hello. Kakak cakap lagi, excuse me, ma'am, hello, are you there, ma'am? Dia hello lagi. Ish, kakak terus matikan telefon, kakak letak telefon. Terperanjat katanya di sini, Kak Rozi. Jadi pendengar 897, kemudian kakak tengok kawan kakak kata, why? Nothing. Kakak teruskan menjawab panggilan selanjutnya. Hello. Sebut nama syarikat. Ya, misal katalah, hello, Bank 123. Oh, macam itulah. Good morning. Jadi, bila kau hello, suara yang sama. Menelefon dengan berkata hello dengan suara yang sayup sangat-sangat. Hello. Pendengar 897. Kata Kak Rozi, kakak terus dah takut kisi. Dah terperanjat sangat-sangat. Siapa pula ni main-mainkan aku ni? Rasa marah pun ada kisi. Hello, can you please stop calling? Kakak letak telefon. Setelah lebih kurang 5 minit kakak berehat. Kakak kembali tempat duduk kakak. Kakak jawab panggilan seterusnya. Hello? Ya Allah, kisi. Kakak letak telefon, kakak pergi dekat row belakang. Seorang kawan kenalan rapat kakak panggil. Dia memang dah kerja lama. Kakak tanya dia, Su, sini kejap, aku nak cakap engkau boleh tak? Apasal? Tadi ada perempuan India di telefon aku. Oh man. Apasal? Perempuan India. Nama dia? Betul lah. Lepas tu kau dapat panggilan kan? Orang cakap hello. Ya Allah, aku tak tahu tu siapa. Aku pernah kena. Jun pun pernah kena. Apa tu aku tak tahu. Tapi engkau just be careful lah. Kata Su pada kakak. Jadi kakak tanya, habis macam mana? Setiap orang telefon aku angkat, mesti orang dia. Tak apa. Kau cuba angkat lagi. Kalau dia, kau letak. Kalau tidak, nanti kau tukar tempat dengan akulah. Okey. Rakanan MJ12. Bila kembali ke tempat duduk, kakak takut juga jawab panggilan. Hello? Tak ada orang jawab. Hello? Baru keluar suara. Hello, yes. Is this? Dia tanya bank. Nama bank apa? Kakak pun sebut. Dan barulah kisi malam tu tenteram sedikit.
Tapi rupa-rupanya bukan kakak seorang. Malah ada beberapa operator yang bertugas di syarikat ini pernah terkena gangguan. Ya, seorang wanita India telefon, kemudian dia kata sekejap, terus keluar suara cakap hello. Kalau dia main-main, takkanlah 10 kali dia telefon 10 kali boleh tembusi. Tempat kakak pula tu, kenapa tak bagi tempat orang lain? Terima kasih. Selamat tengah malam. Kita bersama dengan rakan kita, Apit. Apa khabar, Apit? Baik, Alhamdulillah. Ya, Apit ada kisah anda katakan berlaku tahun 2010 Saya. Jadi kisah ini tentang apa ni? Penampakan ke, kena ganggu ke, macam mana? Tidak, Silakan. ini saya nampak benda yang keluar daripada bilik kawan saya lah. Masa tu saya pergi dekat Hougang, kedai gunting rambut kawan saya. Jadi teman saya cakap dengan saya, kita ada satu rancangan nak pergi berubat lah. Jadi saya ni ada ura-ura nak ambil tahu lah kan. Okay, boleh lah saya cakap. Jadi teman saya, abang dia sama satu anak kiai daripada Indonesia. Jadi saya berangkat pergi sana dalam pukul 10 gitu. Saya dan teman saya 4 orang ni pergi dekat Changi. Rumah blok Changi yang ada kat Teh Tarik orang sana. Okay. Bila sampai sana aja, teman saya cakap dengan saya, Pit, kata tak pergilah Pit. Ni barang keras ni. Tak apalah. Aku betul-betul nak ambil tahu ni pasal aku tak pernah nampak. Sejak umur aku 47 tahun, aku tak pernah nampak benda gini. Okeylah, kalau nak kan, marilah ikut. Jadi saya pergi lah. Bila saya naik atas tingkat 4 tu, belum sampai rumah dia dah dengar orang mengilai. Mengilai dengan cakap orang putih. Jadi saya masuk lah, kawan saya. Masuk. Bila saya masuk rumah tu aja, dia dah start membebel orang perempuan tu. Tak cakap orang putih lah, cakap Melayu. Dia punya orang putih, betul-betul fasih lah. Betul-betul punya fasih. Jadi, bila tu anak kiai cakap dengan teman saya, okey, siapkan satu pinggan dengan taruh minyak makan ke atas pinggan. Jadi anak kiai ni menghadap pintu kawan saya punya bilik lah. Jadi teman saya sebelah kiai, jadi saya ni menghadap, muka saya ni menghadap ke dapur. Bila saya tengok dapur, lama tan belakang. Okey, tutup pintu semua. Jadi saya ni kira macam esem berani lah. Tutup pasal saya ada kawan kan. Saya tutuplah pintu. Bila tutup pintu, bila anak kiai menyalakan sumbu ni, macam kain dia menyalakan sumbu je. Bila dia menyalakan sumbu tu, api menyala, lampu gelap, AC. Jadi teman saya ni yang punya rumah ni buka sebelah pintu bilik dia lah. Bila start bakar api je, bila dah buka Al-Quran, anak kiai dah start baca. Jadi teman saya yang nama Wahid ni cakap dia, Pit, apa kau boleh baca, kau baca Pit. Barang lah. Jadi saya pun baca. Bacalah Fatihah, ambil yang mudah. Jadi bila baca, benda kat dalam dah tak terima. Cakap orang putih, cakap Melayu. Saya cakap, apa ni? Saya cakap, orang tak nampak ni, saya cakap. Jadi bila dah baca, sumbu makin lama, makin sejuk kat dalam, saya cakap. Jadi benda keluar daripada tembok bilik kawan saya lah. Bila keluar anak kiai ni terpandang KC, dia punya baca Quran boleh terbalik lah. Terbalik, baca boleh salah. Macam terkejut lah. Jadi saya ni, betul ke ni orang ni? Saya tengok kawan saya anak kiai dah istighfar saya agak, baca balik semua baca. Dia tengok anak kiai, tengok kawan saya ni baca ni, Al-Fatihah saya pun terbalik. Belakang pergi depan lah. Betul ke kawan aku ni macam punya handsome, takkan bini dia macam punya teruk dia cakap. Jadi saya tunduk, saya tengok lagi. Dia punya muka Casey, selama saya berumur 47 tahun ni, yang saya nampak muka dia, tak ada mata. Tak ada mata, tak ada hidung. Dia punya rambut kerinting, dia pakai kain pelikat kali hijau, ada bunga-bunga. Dia mengilai je. Tengok mengilai. Lama dia cakap, takkan kawan aku kat sebelah pintu ni takkan tak nampak bini dia, saya cakap kan. Confirm ke ni bini dia, saya cakap. Macam punya teruk. Jadi saya tunduk, saya tengok lagi. Mana mata dia, saya cakap kan. Mata tak ada, sure lah dia. Terus saya baca lagi.
Baca-baca makin lama makin saya baca, sumbu tu makin padam. Bila sumbu tu padam, benda tu pun boleh hilang. Benda hilang. Terus kat bilik macam orang biasa. Ketawa lah, berbual orang putih lah. Korang balik lah. Korang tak layak datang sini jumpa aku. Aku tak ganggu korang, korang jangan ganggu aku. Jadi bila lampu dah terang, saya dah meninggal kisi. Dah tak tentu arah saya pun meninggal. Lama aku tahu aku tak mau naik. Dia cakap, betul-betul aku tak mau naik. Serik lah bagi aku. Bila dah itu anak saya cakap, wah benda ni keras, saya cakap. Tak apa. Minggu depan kita return lagi Casey. Bila return lagi tu, dia tu bawa Quran dengan songkok, bawa anak muda dalam 5 orang pergi. Ini kira nak pergi perang lah. Bila nak pergi time dah sampai, saya cakap orang pergilah. Aku dah tengok cukup lah sekali, saya cakap. Tak 2 kali aku nak tengok. Jadi bila diorang pergi, sebelum sampai atas, benda tu dah keluar kat depan koridor. Casey tengok diorang. Alamak, saya cakap. Macam perempuan yang boleh keluar, dia cakap. Sila masuk. Ni kawan saya ceritakan saya. Dia panggil masuk, Fit. Aku tahu korang berapa orang aja dah. Yang seorang tu tunggu kat dalam van. Lama, saya dah tak tentu arah dengan dia punya cerita Casey. Bila saya relax, 5 orang pergi, satu-satu dia tanya. Korang yang 5 orang datang sini memang nak menempah maut, dia cakap. Memang korang nak menempah maut. Silakan, dia cakap. Silakan, apa yang korang ada, silakan, dia cakap. Yang kawan saya tu dah satu tu dah orang Johor. Bawa Quran dengan songkok. Bila perempuan tu tanya dia, engkau orang mana? Asal di mana? Aku orang Singapura. Engkau jangan bohongan aku lah, dia cakap. Engkau bukan orang Singapura. Engkau bukan orang sini. Engkau pakai songkok, baca Quran. Engkau punya baca Quran pun terbalik. Kau dengar aku baca. Alamak, saya dengar. Lepas selesai cakap, semua dah tak boleh hentam dia lagi, Casey. Dah boleh shoot. Besoknya satu-satu demam, Casey. Satu-satu demam. Yang kawan saya budak muda pula, malam tak boleh tidur. Ada burung terbang lah kat rumah. Dekat macam kat dapur rumah dia. Yang kawan saya yang lagi 3 orang ni, yang kira-kira memang kata orang ada pendinding agak kan. Yang 2 ni dah tak tentu arah. Satu yang Johor demam, yang satu kena kacau. Jadi bila turun nak balik time, jadi saya ada fikir ni, siapa duduk kat belakang? Saya bawa van. Jadi kat belakang van kan ada macam cermin untuk tengok belakang kan. Jadi bila saya tengok cermin, ini perempuan ni ke apa kat belakang ni kan? Jadi saya jadi takut lah. Perempuan ni ke belakang saya? Ni semua dah balik ni. Saya langsung tak balik rumah, Casey. Saya duduk kat kedai kopi yang saya dah park van ni, nak balik rumah ni, tingkat 2 ni. Menggigil lah saya. Menggigil. Saya punya bulu roma ni satu macam. Alamak, ini tak boleh jadi, saya cakap. Duduk kedai kopi sampai pagi. Pagi baru saya balik. Saya jumpa kawan saya besok pagi. Tak boleh. Saya nak kena kasih air sikit. Ini benda kerak, saya cakap. Dia tak boleh, saya cakap. Dan kali korang nak pergi, korang pergi, saya cakap. Serik saya kasi. Itu umur saya 47 tahun, benda tu keluar daripada tembok sini. Dia nampak paras bau je. Mata tak ada, hidung tak ada. Tapi dia boleh, kepala dia boleh bergerak. Tengok awak. Dia boleh tengok dia. Anak kiai tu yang pasti dengan Quran pun terbalik baca. Terperanjat nampak. Yang saya pelik tu kawan saya tu yang laki dia ni kat sebelah pintu. Boleh tak nampak ni? Jadi saya ni macam, takkan bini dia terulang macam gini kan? Aku macam handsome badan kau. Jadi saya tengok, tak puas hati lah, tengok lagi lah. Jadi saya yang dongak kepala saya sikit-sikit. Mata dia mana hidung tak ada. Itu yang buat saya seram. Itu buat saya seram dia. Itu pengalaman saya lah. Pengalaman saya dapat tengok. Jadi terima kasih yang sudah berkongsi dengan saya. Orang tu takut sampai tersalah baca Taklah baca, Casey. Macam mana dia punya Alhamdulillah tu masuk pertengahan. Bila benda tu keluar kat tembok. Berhenti, Casey. Berhenti dia baca. Dia sambung balik. Jadi saya cakap, apa pasal nak kiai ni? Stop kan. Jadi saya tu, mana bila masa ni keluar daripada tembok, Casey. Daripada tembok dia keluar, dia tak keluar semualah. Dia keluar, nampak paras bau je dengan kain pelikat kali hijau. Dengan rambut dia ketak-ketak macam kelenting gitu lah. Ketak-ketak. Saya ni ada tengok ni. Mana mata dia ni? Mata tak ada ni, saya cakap ni. Hidung tak ada ni. Saya tunduk lagi. Memang tak puas hati nak tengok lagi. Tengok. Tak boleh lah. Baca pun terbalik.
Baca saya pun terbalik. Main baca je. Oh, padam sumbu je. Dia pun hilang. Dah start dia main bebel orang putih. Oh, cakap orang putih pasir. Oh, jangan main-main dia main cakap orang putih. Saya pula menghadap hutan. Dia punya muka saya ni menghadap dekat dapur. Dapur pula tingkap terbuka. Lama hutan je tengok. Macam nak bikin menyalakan dia tu. Lampu semua nak gelap. Lampu semua nak gelap, tak boleh terang. Jangan. Andal juga anak kiai pun baca pun boleh terbalik. Masa benda tu keluar depan mata kan. Betul. Alat kata orang lat satu tapak ke dua tapak je keluar daripada tembok. Alamak, mesti cukup lah saya dah tengok macam gini. Itu tapi pengalaman lah. Saya takkan macam kalau orang cakap jangan Pip, kita pergi tengok. Dah lah, cukup lah. Saya tak nak tengok. Pasal dah tengok, nyata saya tengok 47 tahun sekali saya tengok. Itu betul-betul dia keluar. Kawan saya yang sebelah bilik pun kaki dia ni boleh tak nampak. Betul-betul sebelah dia. Saya cakap apa pasal lah. Kawan saya memang handsome. Badan segak macam Cina. Jadi saya ni macam curiga kan. Ini tak mungkin bini dia, saya cakap kan. Tapi kenapa pula dia tak nak tengok sebelah kiri? Pasal nak kiai dah tengok. Dah terangkat kaki macam terperanjat kan. Yang kawan saya yang tengah, Wahid, sedap baca je. Yalah, ni dah tak nak tengok kiri kanan lagi. Baca je saya. Orang dia tak ada pun. Itu bila dia keluar daripada tembok pintu tu. Dia keluar sikit je. Saya tengok dengan kain plekat hijau. Dengan dia punya muka. Yang itu dah. Itu pengalaman saya ke sini. Jadi dah hilang lah rasa takut tu. Terima kasih. Hilang itu dah tak ada lagi lah. Cukup lah. Itu pengalaman saya lah. Kita dah biasa tengok dah. Cukup sekali cukup lah. Mungkin tu rezeki saya kan. Dah saya pun dah tak mudah tengok lagi lah. Cukup. Pasal alam gaib ni memang kata orang memang wujud kan. Jadi mungkin tu hari tu rezeki saya. Anak kiai ni nak tunjukkan kebolehan dia kan. Jadi dia macam menyeru lah orang ni. Jadi dia pun datang. Anjat saya kisi. Anjat bila lampu padam je. Okey, buka lampu, buka pintu. Berebut saya buka. Saya tak ada tunggu lagi. Terus buka lampu saya. Pasal dah terang, jadi kita dah start berani kan. Tapi bila pak gelap tu, kesi, suasana, dah tak ada bunyi kicau burung pun dah tak ada. Macam 4 orang kat dalam tepi je. Anak kiai pun start baca. Oh, kesi. Gigil saya kesi. Pengalaman saya lah tu kesi. Memang pengalaman lah. Dah tak ada pengalaman lagi kalau nak bercerita-cerita ni. Itu pengalaman yang kira saya akan simpan bila-bila masa lah. Tetap saya jumpa kawan saya dekat Augang. Jumpa, tanya khabar. Macam nak yang dulu punya. Gelihati lah semua. Okey Kesi, terima kasih Kesi. Terima kasih Itu pengalaman saya Kesi. Terima kasih. Terima kasih Kesi. Kembali. Baik, kita kembali berehat seketika selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Baik, pendengar yang 897. Saya akan teruskan. Niat di hati saya nak putar lagu nak tutup tirai. Tapi ramai yang suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Saya akan teruskan dalam rancangan MJ12 di Riyadh. Terima kasih bagi anda yang telah pun berhijrah ke Facebook Fiza OKC. Dan kita akan terus berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Abah Jua, ingat hanya satu hiburan saja. 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo Kesi, apa kabar Pak Raden Ada kronik kes ya? Ya, silakan Pak Raden. Ya, silakan. InsyaAllah. Ini Pak Raden nak cerita Kesi. Kadang-kadang apabila kita jodoh antara seorang laki-laki dengan wanita, lambang cinta kasih sayang apa adalah zuriat. Tapi kadang-kadang ada masa belum rezeki ditakdirkan tak dapat. Tapi kita kan disuruh ikhtiar. Tapi apa yang paling malang 1000 kali malang Kesi? Ada couple sini, diorang sudah pergi spesialis, diorang sudah pergi ke satu-satu tempat untuk dalam cara saintifik, cara ilmiah perubatan, tapi tak berjaya, Kesi. Dan akhirnya, Pak Adin cakap jujur satu, Kesi. Memang segalanya, wa imah pakar sekalipun, kita memang disuruh, pakar ni siapa, Kesi? Kita bukan Allah, kita hanya yang dipanggil ikhtiar. Ini Pak Adin nak cerita satu kronik kes, Kesi, yang agak sedih juga. Sebenarnya Pak Adin cakap, Pak Adin bukanlah pakar untuk perubatan, untuk ini. Kadang-kadang ada masa, Kesi,
ilmu dalam perubatan ni Casey adalah seperti jodoh Casey. Apabila kadang-kadang Pak Din jumpa kronik kes begini, alam gaib, alam kronik kes, dan satu ni Pak Din nak cerita ikhlas. Ini satu pasangan couple Casey. Dia telah pergi sana sini usaha selama dia 5 tahun dia tidak dapat anak. Apabila tanpa anak, jiwa dia sedih dan sayu. Dan apa terjadi Casey? Doktor dia sebagai scientific, so doktor Inggeris cakap, you are normal and your wife is normal. But what's happened that you cannot get a baby, I will do not know. Jadi sebenarnya Casey, sebelum Pak Din jumpa chronic case ni, dia telah pergi macam-macam. Tapi ini silap dia bila Pak Din settle chronic case. Apa punca mereka tidak dapat anak Casey? Sebenarnya Casey, ada juga yang dipanggil apa tak Casey? Orang yang sihir pendendam, ibarat mengkuncikan, orang kata kirakan apa Casey, rezeki, tutup rezeki untuk dapat anak Casey. Ibarat seperti apa Casey? Apabila seorang laki-laki dengan isteri, apabila mereka dalam keadaan bersatu yang nikah yang halal ni Casey, ada satu lembaga lain yang datang, yang tumpang semangkuk, yang telah pun orang kata kirakan tidak menghalang daripada persetubuhan yang halal itu untuk mendapat anak Casey. Jadi sebenarnya Casey itu apa tak yang paling sedih? Rupanya Casey, ada alam jin yang menumpang waktu mereka bersatu Casey. Jadi setiap kali apa mereka bersatu Casey, jin tu yang mengambil benih daripada laki-laki itu Casey. Ini Pak Din cakap suppose yang secara sopan, kita laki-laki kan mempunyai benih. Jadi benih laki-laki itu jin tu yang makan Casey. Iaitu apabila dia raib spontan saja begitu saja, dalam keadaan bila setiap kali mereka bersama, rupanya ada alam gaib yang menumpang. Dan rupanya Casey, laki-laki ni dah lama didampingan oleh alam jin tanpa dia sedar Casey. Nombor satu, Pak Din cakap ikhlas ya. Ini dalam ilmiah, dalam ilmu kasih sayang rumah tangga. Kalau kita nak baby, kalau kita nak sesuatu pun, kalau boleh nombor satu, jangan lupa Allah Ta'ala. Kalau boleh nawai itu, solat hajat, kalau dari cara hukum Islam. Tapi kalau dua, ibarat apa tau Casey, cari apa sesuatu dalam badan kita tu kadang-kadang apa pembawa badan kita Casey. Jadi sebenarnya dia jumpa Pak Raden, dia cakap Pak Raden, in the scientific forms, when I go to macam-macam hospital sampai dia check dia punya system of the body, hormones, and dia cakap isteri saya punya telur pun baik dan saya punya bahagian benih pun begitu cantik. Begitu dia punya grade sperm is very good Pak Din, benih dia. Saya begitu fertile dan saya dalam golongan orang yang subuh. Tapi kenapa saya tak dapat? Kenapa doktor pun cakap there must be something wrong somewhere with you. What happened? Jadi dia cakap dia pergi 2-3 tempat tak dapat. Tapi ada satu silap juga Casey. Ini dipanggil apa tau Casey? Dua-dua nasib yang malang. Dah lah laki-laki ni dah jatuh ditimpa tangga. Yang perempuan ni dah jatuh ditimpa pula air panas ke apa. Apa terjadi Casey? Ini very chronic case yang Pak Din alhamdulillah dapat settle. Jadi apa terjadi Casey? Bila Pak Din tengok bab perempuan ni, Pak Din tanya dengan dia, adakah kau pergi mengurut dengan mana-mana? Dia cakap Pak Din, untuk dapat anak, saya ikhtiar juga sebagaimana kami berdua suami isteri. Ikhtiar pergi cara doktor, pergi cara spesialis, tak dapat. Begitu juga kita ikhtiar cara tradisional. Suami saya pergi berurut dan suami saya pergi juga mencari obat. Dan saya pun pergi juga Pak Adin. Saya direkomend oleh kawan-kawan perempuan saya yang dah berumah tangga, pergi urut, pergi gini. Tapi rupanya Casey, Pak Adin cakap sekian satu Kalau siapa mak bidan, kalau Pak Adin cakap bohong, bohonglah aku. Kalau siapa perempuan kalau belum melahirkan, jangan tukang urut dengan sebarang tukang urut Casey. Rupanya ini Pan masuk kes perempuan dia pula dulu, isteri dia. Apa terjadi Casey? Yang jadi setback pula dengan isteri dia waktu dia ikhtiar. Dia pergi tukang urut perempuan yang zalim,
There are some women, awak tak percaya, tanya-tanyalah perempuan yang pakar-pakar, diorang boleh terbalikkan tempat beranak ke si. Diorang boleh urut, dalam urut tu ada perempuan zalim diterbalikkan tempat beranak kita dan wanita tak akan dapat beranak. Inilah pakarnya mak-mak bidan zaman dulu atau tukang urut zaman dulu. Mereka tak payah kalau untuk wanita nak dapat anak tak dapat, mereka mampu terbalikkan tempat beranak tu. Apabila mereka lelaki bersatu, tidak akan dapatlah kau anak sebab peradakan wanita itu telah diterbalikkan. Jadi sebenarnya bila Pak Din dapat settle chronic case, Pak Din cakap dengan dia, kau jangan malu, kau panggil mak kau, cuba kau selak perut kau, Pak Din jadi mak jadi saksi gini, atau kau tak nak selak, kasihlah Pak Din pegang perut kau melalui ada alas perut dan kasih tengok mak bapak kau datang. Jadi Pak Din tengok, ini bab isteri dia dulu, kenapa punca mereka tak dapat ke si? Jadi puncanya untuk isteri Pak Din cerita bab pertama tentang isteri dia, the wife first Jadi tentang isteri dia ni kesih, dia telah pergi urut dengan seseorang perempuan, tukang urut, tapi mungkin ada wanita kesih. There are some women who got a jealousy. That's why orang putih cakap, it takes a woman to destroy a woman. It takes a woman to jealous a woman. Jadi tempat beranak dia kesih telah dianyanyai bukan dengan sihir, tapi tempat beranak dia tu, tempat beranak rahim beranaknya tu, waktu dalam urut dia telah terbalikkan. They overturn the ovary of the stomach that can create the baby when the man and the woman intercourse during nikah yang halal. So waktu diorang punya sexual intercourse, persetubuhan halal itu, sperm dari laki-laki benih suami tak dapat menebusi telur rahim isterinya yang halal, telah diterbalikkan. Jadi Pak Din cakap, sebenarnya maaf cakap Paladin.com.scanning Pak Din cakap, berapa tukang urut yang kau pergi? Saya pergi tukang urut 4-5 orang, tapi saya pernah bergaduh Pak Radin antara tukang urut. Saya pernah bergaduh dengan satu tukang urut, saya marah dengan dia, selalu ambil duit, charge banyak, tapi kadang-kadang tak berkesan. Saya mungkin terlepas sensitif, mungkin saya merajukkan dia Pak Din. Saya pernah bergaduh dengan satu tukang urut, apa saya tak tahu, Pak Din cakap dengan dia, sudah, lupakan, kita jangan menuduh orang, jangan suka bijarang, tapi yang penting Pak Din cakap, tempat beranak kau ni, tempat rahim yang boleh dapat baby ni, telah diterbalikkan. Orang yang urut tu, yang bakar, terbalik ke tempat beranak kau. Dia overturn dia punya tempat beranak. Jadi bila laki-laki suami kau apabila bersatu dengan kau, tak boleh dapat baby, because tempat telur kau tu telah diterbalikkan. Jadi betul ke Pak Din? Boleh ke seorang tukang urut atau orang pakar terbalik ke tempat beranak? Memang Pak Adin tak percaya, awak tak percaya, dengarlah cerita Pak Adin. Awak tanya mak-mak bidan, orang tukang tikam ibu yang zaman dulu, kalau bohong cakap Pak Adin, bohonglah tukang-tukang bidan yang pakar. Ada juga tukang urut, tukang bidan, kalau diorang tak nak cakap baby zaman-zaman dulu ke si, kalau mak-mak kita, anak dah 2, 3 dan 4 takut berlambak belah baby, apa diorang buat ke si? Diorang suruh orang yang pakar, mak bidan kata gini, terbalikkan tempat beranak diorang. Jadi diorang tak dapat baby kalau diorang bermanja. Jadi apa tau? .com.family planning in a traditional Malay way. Pandai juga tukang urut Melayu ke si. Zaman-zaman dulu mereka cukup pakar. Mereka boleh balikkan tempat beranak, tak dapat baby. Jadilah family planning ke si. Bila nak dapat baby, dan cakap aku ingin nak dapat baby, boleh tak ada terbalikkan balik tempat beranak tu? .com dapat baby. Jadi ni Pak dia dapat settle bab isteri dia, tempat beranak dia telah dianyanya oleh seorang tukang urut, pusing ke tempat beranak dia, dia overturn the tempat rahim tu, the ovary egg that cause create the baby of the husband apabila bersatu telah diterbalikkan. They cannot cannot make baby walaupun boleh dapat baby. Dan akhirnya apa terjadi? Pak dia dapat settle, Pak dia bukan puji, Pak dia terbalikkan tempat melahirkan, walaupun aku buka mak bidan, tapi Pak Din bakar, pusingkan balik tempat beranak dia. Pak Din minta izin, Pak Din terpaksa sentuh perut kau saya minta izin, izinkan Pak Din
Saya cuma minta mak dia tolong taruhkan t-shirt apa dari Pak Din Jambi. Saya tak nak sebut lah. I just settle the .com.score yang telah orang overturn kat tempat beranak dia tu waktu tukang urut yang a bit cruel lah. Mungkin diorang jealous. Sudahlah, kau dah kecilkan hati aku, kau nak urut aku terbalik ke tempat beranak kau, baru kau tahu kau tak dapat baby. Budak-budak muda zaman sekarang, that's why you all young girls bila belum ada baby, jangan cuba nak urut-urut sembarang. There are some people, you know, I talk in English if it's London there are some professional women that can, during diorang punya therapy urut, they can overturn your ovary. Do you know that? And you cannot get a baby. So be careful. Jangan nak urut-urut sembarang Kalau belum dapat baby, let nature take its course. Biarlah kau dapat normal ovary tempat rahim tu, biar begitu normal. Jadi mudah-mudahan .com.my dapat baby kalau bersatu dengan suami. Tentang suami dia pula Casey, Pak Din settle chronic case, apa jadi? Dia ada dampingan jin majusi dalam badan dia. Waktu dia ni selama hidup ini, dia ada ilmu pertapaan di dalam ilmu gua, Casey. Dia waktu Indonesia di pertapaan gua, dan Pak Kiai, bukan Pak Kiai, Pak Guru dia telah mandikan dia dengan ilmu jin, Casey, ilmu kebal jin. Tapi bila dia berkata, senjata tak makan. Orang kalau pukul dia 4-5 orang. Gangster macam orang mereka cakap sekarang. Singapura ada apa? Alif Gang, Omega Gang. Ada Cina cakap saji kau, dia gangster. 10-20 orang pukul dengan besi pun tak jalan. Tapi bukan tak jalan, dampingan jin yang ada dalam badan dia. Tapi dia lupa lepas dia kahwin, dia tak nak buang jin tu. Dan jin tu ada di badan dia selain untuk menjadikan dia kebal, tapi telah disadvantage waktu dia berumah tangga. Jin tu juga yang memakan benih dia. Kesian, isteri dah disettle kerana si malam surat tempat lahirnya diterbalikkan tukang urut, dan suami dia lagi kronik dia problem. Dampingan jin waktu dia ambil ilmu kebal tu ada dalam badan dia. Jadi kau tak kasih aku makan. Waktu kau bermanja, aku makan benih kau supaya kau tak dapat benih. Tak seperti kau dah jadi saka aku, kau tak dapat melahirkan benih aku yang makan benih kau. Waktu apabila pacotan kau tu pergi ke tempat rahim isteri kau, dan akhirnya Pak Radin buangkan jin chronic case ni yang dia ambil waktu itu ilmu kebal dia, sampai dia sedar ini jin juga mengefekkan perkahwinan dia. Dan akhirnya chronic case.com dan husband and wife yang telah kesian nak cari baby telah dapat. Bila Pak Radin settle after this case berapa bulan, mereka cakap, Pak Radin, I got good news. Ibu isteri saya telah pregnant 2-3 months and there's a sign of pregnancy. And Pak Din cakap, good luck to you all because korang telah disettle. Dan Pak Din cakap, kau jangan, untuk siapa jangan cuba nak mandi kebal, jangan gini untuk anak-anak muda. Inilah akibatnya. Bila kau kahwin, jin dalam badan tu bukan kebal, tapi dia take advantage dalam badan kita. Apabila kita kahwin, dia jadi remote control untuk body kita. Dan perempuan, kalau nak tukang urut, jaga-jaga Ada juga pakar tukang urut yang busuk hati. Kalau korang kecilkan hati, dia terbalik ke tempat beranak kau, tak dapat baby. Itu saja ya. Chronic case sudah disettle. Baik, Assalamualaikum ya Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda esok malam. Terima kasih.